kaji kita. Mari kita berkenalan dahulu dengan radas-radas dan alatan-alatan yang akan kita gunakan di dalam uji kaji kita ini. Okey? Uji kaji kita pada hari ini adalah mengkaji nilai tenaga dalam sampel makanan. Pelajar-pelajar boleh merujuk kepada buku Biologi tingkatan 4, muka surat 156, aktiviti 9.4. Okey, sebelum kita memulakan uji kaji kita, mari kita kenali dulu radas-radas yang akan kita gunakan. Radas kita adalah seperti penimbang elektronik, air suling, peluru Bunsen, kacang gajus, kacang tanah, jarum peniti, kapas, silinder penyukat, tabung didih, penyepit kayu, termometer, plastesin dan juga pemetik api. Susun radas kita seperti ini. Pelajar-pelajar mesti pastikan susunan radas berada di dalam keadaan yang betul dan ianya selamat untuk kita gunakan sebelum apa-apa uji kaji dijalankan. Sebelum kita memulakan uji kaji kita ni, pastikan pelajar-pelajar semua membuat rekod atau catat seperti ini supaya senang untuk kita rekodkan apabila kita menimbang kacang tanah kita dan kacang gajus kita, dan apabila kita menyukat suhu air dan sebagainya. Rekod ni adalah penting sebab daripada rekod ni kita akan buat pengiraan jumlah kalori yang ada di dalam sampel makanan kita. Kita kena timbang sampel makanan kita. Sekarang sampel makanan yang kita ada ialah kacang gajus. Berat yang kita dapati adalah 1.96 gram. Jadi kita rekodkan jisim makanan kita yang kita dapat adalah 1.9 gram. Okey, dan sekarang kita timbang pula sampel makanan kita yang kedua iaitu kacang tanah. Dan kita dapati dia punya timbangan dia adalah 0.45 gram. Baiklah, sekarang kita rekodkan 0.45 gram. Okay, langkah yang kedua, kita cucukkan sampel makanan kita pada jarum peniti ni, dan kita letakkan plastesin di hujung sebelah bawah jarum peniti seperti ini. Yang ketiga adalah pelajar-pelajar, kita kena masukkan air suling sebanyak 20 ml ke dalam silinder penyukat ini. Okey, 20 ml. Bagaimana cara yang tepat untuk kita melihat bahan uji kaji kita apabila dia berada di dalam bekas, bika ataupun silinder penyukat seperti ini? Caranya adalah pelajar-pelajar naikkan seperti ini dan lihat betul-betul aras mata bertentangan dengan bahan yang ada di dalam silinder penyukat ini. Kita tak boleh melihat seperti ini ataupun daripada jauh. Kerana jawapan yang tepat kita tak akan dapat. Cara yang sebenar adalah kita melihat menggunakan aras mata kita. Langkah seterusnya, tabung didih tadi kita masukkan ke dalam jejari kaki ritut ini. Okey. Kemudian kita masukkan termometer kita. Baca bacaan awal di dalam termometer ini. Saya dapat kat sini 20 darjah Celsius. Maksudnya suhu awal air kita adalah 20 darjah Celsius dan kita rekodkan
Seperti tadi, suhu air yang kita dapat adalah 20 darjah Celsius. Okey, pelajar-pelajar. Sekarang, bagaimana cara untuk kita tegakkan termometer ini? Caranya adalah masukkan kapas di sekeliling termometer ini. Biarkan dia ketat. Dan pelajar-pelajar mesti pastikan hujung termometer ini tidak menyentuh dasar tabung didih kita. Kenapa termometer ni tidak boleh menyentuh dasar tabung didih? Ini disebabkan apabila kita panaskan, sekiranya terkena terlalu panas, kemungkinan termometer ni akan pecah. Pelajar-pelajar semua tahu kan, apabila berlakunya pecahan termometer, bermakna akan ada merkuri yang keluar daripada termometer ini. Dan kita tahu merkuri adalah satu bahan kimia yang sangat berbahaya apabila terkena kepada anggota badan kita. Hidupkan Bunsen burner. Okey. Kita bakar kacang kita sehingga betul-betul menyala. Jarak pembakaran kita dengan tabung didih ni tak boleh terlalu jauh ya. Kita dekatkan. Apabila dia dah terbakar betul-betul, dengan cepat kita letakkan di bawah tabung didih kita. Okey. Kita kacaukan termometer kita ini sentiasa. Begini pelajar-pelajar. Kerana selepas ni kita akan baca berapa tahap suhu didih yang ada di dalam tabung didih ini melalui pembakaran kacang gajus ini, iaitu sampel makanan kita. Pelajar, sekarang sampel makanan kita gajus telah habis terbakar sepenuhnya dan suhu yang kita dapat adalah sebanyak 80 darjah Celsius. Okey, suhu yang kita dapat adalah 80 darjah Celsius dan kita catatkan suhu akhir kita catatkan ke suhu air akhir. Okey, kacang gajus kita dapat 80 darjah Celsius. Nampak apa yang telah kita catat? Seterusnya, untuk sampel makanan kita yang kedua, iaitu kacang tanah. Kita tukarkan air seperti tadi kita sukat 20 ml. Sampel makanan kita pun dah terpadam apinya dan kita baca tahap suhu di dalam termometer ini. Okey. Sekarang ni suhunya adalah 90 darjah Celsius. Seperti tadi kita rekodkan 90 darjah Celsius untuk suhu air bagi sampel makanan kacang tanah. Okey, seterusnya untuk sampel makanan kita yang kedua adalah kacang tanah. Kita bakar kacang tanah.
seperti tadi, kita pastikan termometer kita kacaukan air yang ada di dalam tabung bidih kita ini ya. Baiklah pelajar-pelajar, saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk kita mengira nilai tenaga daripada amali yang kita dah buat tadi. Okey. Formula nilai tenaga makanan. Ni ya. Nilai tenaga makanan. K kilo joule per gram. Iaitu gisim air dalam gram kali dengan 4.2 joule gram kali dengan peningkatan suhu air berapa? Bahagi dengan gisim sampel makanan dalam gram kali dengan 1000. Bagi gajus yang kita dapat tadi, kita dapat gajus adalah 1.96 gram. Okey. Suhu awal air adalah 20 darjah Celsius. Okey. 20 gram maksudnya 20 darjah Celsius ni pada 20 gram. Kali dengan 4.2. Kali dengan suhu akhir gajus tadi adalah 80. Maksudnya 80 tolak dengan 20. 80 tolak 20. Maksud bahagi dengan 1.96. Berat gajus yang kita timbang tadi ya. 1.96 kali dengan 1000. Ini memang dia punya kiraan 1000. Okey, sekarang 20 kali 4.2 kali 80 tolak 20, kita akan dapat jawapan ini. Manakala 1.96 kali 1000, kita akan dapat jawapan ini. Okey, pelajar-pelajar, apabila kita dah dapat jawapan ini, kita akan dapat jawapannya adalah 2.57 kilojoule per gram. Ini adalah nilai tenaga yang ada di dalam sampel makanan gajus kita. Okey, untuk pengiraan kacang tanah juga sama ya pelajar-pelajar. Seperti tadi, kita ambil suhu awal, suhu akhir tolak suhu awal, kita akan dapat berapa, dan ini adalah nilai tenaga yang ada di dalam kacang tanah kita. Faham? Senang kan? Kalau kita ikut step yang sebenar dan membuat pengiraan yang sebenar, ianya adalah amat mudah. Okey? Daripada uji kaji yang telah kita buat tadi, pernyataan masalah, apakah pernyataan masalahnya? Apakah sampel makanan yang mempunyai nilai tenaga yang lebih tinggi? Jawapannya adalah kacang tanah. Kerana kacang tanah mempunyai nilai kilojoule yang lebih tinggi berbanding dengan kacang gajus. Okey? Kan hipotesis dia apa? Kacang tanah mempunyai nilai tenaga yang lebih tinggi berbanding kacang gajus. Okey? Pemboleh ubah yang dimanipulasikan adalah jenis sampel makanan, bergerak balas, nilai tenaga sampel makanan, yang dimalarkan adalah gisim air. Jadi, melalui sampel tenaga yang kita buat tadi, melalui uji kaji yang telah kita buat, nilai tenaga di dalam makanan itu bukanlah bergantung pada saiz kecil ataupun besar. Sebab
Kacang gajus mempunyai nilai tenaga yang lebih kurang daripada kacang tanah. Okey? Okey.